Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sejumlah 247 pelatih daripada golongan asnaf berjaya menamatkan latihan dalam pelbagai jurusan kemahiran dan seterusnya akan menjadi tenaga mahir dalam industri di negara ini. Kejayaan itu diraihkan pada Majlis Graduasi dan Apresiasi Latihan Kemahiran MAWIP atau Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kali kedua yang dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Pengurusi MAWIP Tan Sri Muhammad Daud Bakar dan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MAWIP Muhammad Nizam Yahya. Sementara itu pada sidang akhbar selepas majlis berkenaan, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata kesemua pelatih telah menamatkan latihan industri di 10 buah agensi dalam pelbagai bidang. Terdahulu, beliau dalam ucapannya berkata, bermula pada bulan Januari sehingga 30 Jun tahun ini, pihak MAWIP telah mengakhirkan zakat kira-kira 420 juta ringgit kepada golongan asnaf serta golongan yang memerlukan dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 7.4 juta ringgit dibelanjakan untuk program latihan industri tersebut. Lembaga Tabung Haji TH menyumbang sejumlah RM500,000 bagi membantu seramai 500 pelajar asnaf fakir dan miskin seluruh negara membuat persediaan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM pada tahun depan. Sumbangan itu menurut pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Syed Hamadah Syed Uthman, sumbangan itu disalurkan menerusi program Iqra' TH Plus kepada Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, iaitu sebuah badan di bawah Kementerian Perpaduan Negara, serta menambah program itu akan melibatkan mahasiswa universiti sebagai tenaga sukarelawan bagi pelaksanaan program tuition intensif SPM. Akhir sekali, Kerajaan Negeri Pahang bercadang menubuhkan Akademi Mineral Malaysia Pahang di Lipis yang antara lain berperanan sebagai pusat pembelajaran dengan menawarkan program pendidikan dan latihan serta perkhidmatan teknikal berasaskan industri mineral. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wad Ismail berkata kampus sementara Akademi Mineral Malaysia Pahang di Lipis Center Point juga berperanan sebagai pusat sehenti bagi maklumat pembangunan mineral khususnya di negeri Pahang, dan pihak kerajaan negeri telah melantik Pahang Skills Development Center sebagai peneraju pembangunan akademi itu, manakala Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah selaku perunding. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Hentikan penyebaran kandungan berbau setar. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kapsul Masa. Pada tanggal 8 Jun dalam tahun 1996, khusus kefahaman Islam telah diadakan di Pulau Langkawi, Kedah. Khusus selama 4 hari ini dihadiri seramai 36 orang peserta yang terdiri daripada kaum ibu sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Khusus ini diisi dengan program ceramah yang meliputi tanggungjawab ibu terhadap keluarga, ciri isteri solehah serta peranan wanita dalam pembangunan masyarakat. Peranan kaum wanita pada hari ini kian mencabar di samping mereka perlu mengimbangi antara kerjaya dan tanggungjawab rumah tangga. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi mengambil langkah dengan memberi pendedahan dengan lebih meluas mengenai peranan mereka
dalam rumah tangga selari dengan perubahan pada masa kini. Sesungguhnya, kursus ini bertujuan untuk membantu kaum wanita dalam mengharungi dunia serba moden ini. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Tema ini mendasari tekad pemimpin bersama rakyat bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu, aman dan sejahtera. Harapan Malaysia Madani adalah perpaduan sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Haji Muhammad Hassan bin Panglima Mat Munas yang lebih dikenali sebagai Tok Janggut kerana memelihara janggut sampai ke paras dada adalah seorang pahlawan Melayu yang terkenal di Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di Mekah dan merupakan tokoh agama Islam yang mendapat banyak sokongan masyarakat pada ketika itu. Dilahirkan sekitar tahun 1853, Tok Janggut mula menonjolkan penentangan terhadap penjajah British apabila penjajah itu mula mengenakan pelbagai cukai terhadap rakyat Kelantan. Dalam satu pertempuran pada 25 Mei 1915, Tok Janggut dibunuh. Mayat Tok Janggut dibawa ke Kota Baru dalam kereta lembu yang menelan masa sehari. Mayat beliau kemudiannya digantung beberapa hari di depan istana di Padang Bank atau Padang Merdeka, tujuan peringatan kepada rakyat agar tidak bangkit menentang penjajah. Mayat beliau akhirnya disemadikan di Pasir Pekan, Kota Baru, Kelantan. Tok Janggut telah mengorbankan nyawanya demi mempertahankan tanah air tercinta dari penjajah. Moga-moga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya nak buka tirai lagi untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Untuk edisi hari ini kita bersiaran di hari Rabu pagi 16 Ogos 2023 bersamaan 29 Muharram 1445 Hijriah. Dan kita berada di hari yang baik-baik. Pastinya kita sama-sama teruskan berdoa dan teruskan berusaha sebab Allah suka kepada orang yang sentiasa adanya ikhtiar, adanya langkah-langkah kerja yang sentiasa fokus dan tekun. InsyaAllah sama-sama kita buat yang sebaik mungkin sebab kejayaan, rezeki, ilmu dan apa sahaja nikmat yang kita ada ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jom tingkatkan syukur kita ini. Okay? Terima kasih tim Warna Pagi yang dah pun sama-sama bawakan perkongsian sebentar tadi. Kita nak teruskan lagi untuk perkongsian selama 3 jam. Sama-sama juga dengarkan rancangan Kelvin bertanya selepas ini. Dan selepas tu kita nak dengarkan juga perkongsian dari rancangan Islam dan Sains. Okay? Pastinya anda kekal bersama saya selama 3 jam insyaAllah. Dan di awal ni jom kita nak berhibur dahulu. Kita nak sama-sama ucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan lagu dari Zaufan dan juga featuring Nazri Johani. Kekal di Radio IKIM. Bangun pagi, ucapkanlah Bismillah. Basah lidah, zikrullah, Bismillah. Suci hati, bersih diri, Bismillah. Mulakanlah segalanya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Sesawang, masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Cukurba 106.2. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur Alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi untuk teruskan bual bicara kita di pagi Rabu ini. Mendengarkan rancangan Kelvin Bertanya. Itu jadual kita kan. Jom sama-sama nak hayati juga rancangan ini. Sebab kita terbitkan di platform media sosial. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media. Juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 mahupun letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen di platform media sosial Radio IKIM. Sebab itu senang, kita boleh berinteraksi. Anda boleh like, komen, share banyak-banyak untuk manfaatnya. Okey, jom sama-sama nak dengarkan lagi perkongsian dari saudara Kelvin Q. Apa soalannya pada hari ini, dan juga kita nak dengarkan perkongsian ilmu juga jawapan yang akan dibawakan oleh tetamu kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, yang dah pun ada di talian kita nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Ya, betul. Saban Rabu setiap minggu kita bertemu. Kan, saya memang seronok sebab doktor punya keadaan maintain je kan. Dia punya ceria tu kekal je. Amin. Kami yang tumpang doktor tahu. Jangan cakap nanti kita ceria-ceria, kita yang sama-sama tumpang-tumpang tetamu kita dia. Allahu Akbar. Baik doktor, jom kita nak sembang-sembang, bincang-bincang lagi doktor. Sebab dalam kehidupan kita ni, kita pasti akan bertemu pelbagai isu, pelbagai rencah-rencahnya. Dan hari-hari kita sebenarnya kita pun bekerja, hidup dengan kejiranan. Kita ada pelbagai lah keadaan yang kita bertemu, isu-isu semasa kan doktor, tambah-tambah berkaitan dengan sahabat-sahabat kita yang ada nak bertanya tentang hukum hakam yang melibatkan agama Islam, dan kita pun kena faham juga tentang agama lain supaya kita hidup dalam keadaan harmoni. Masya Allah, itu sebenarnya kekuatan rancangan Kelvin Bertanya ini, sebab ada di kalangan sahabat-sahabat pendengar yang katanya doktor, Alhamdulillah dapat sesuatu setiap minggu. Syukur, itu yang terbaik tu. Baik, jom kita nak dapatkan lagi untuk minggu ni. Apa pula soalan saudara Kelvin Q kita? Jom sama-sama kita akan dengarkan doktor. Jom kita bawa masuk saudara Kelvin Q kita. Silakan saudara Kelvin Q. Selamat pagi pada semua pendengar Radio IKIM, kepada Dr. Hadi dan juga DJ Syafiq. Soalan saya mengenai kalau saya mempunyai kenderaan yang saya ingin menjual kepada kawan yang beragama Islam, dan saya juga sebelum ni kenderaan saya ni saya ada pet dog lah, seekor anjing. Jadi boleh tak saya jual, ataupun ada tak langkah-langkah yang harus diperhalusi sebelum menjual kepada pemilik yang baru beragama Islam kan? Juga ada tak macam orang kata apa ya, bertukar duit yang pernah dipegang, ataupun kita memberi baju yang kita pernah pakai, ataupun bertukar bekas makanan. Jadi kalau apa step dia sebenarnya? Sebab kalau saya tanya kawan saya yang baru balik dari Jepun, dia beli bento kereta api tau. Bento tu sebenarnya dalam tu ada makanan tak halal, tapi dia sebab dia suka bekas bento tu, jadi dia ada step dia, tapi saya dah lupa dah step dia. Something like kena menabur pasir ke apa. Mungkin Dr. Hadi boleh jelaskan supaya kami semua tahu. Terima kasih. Baik, sama-sama saudara Kelvin Q. Masya Allah doktor, kalau kita lihat di situ soalan simple tapi padat, dan kita perlu tahu sebab isu itu memang kita bertemu, berjumpa, dan akan kita
Doktor, jom kita nak mulakan sesi kita ni, Doktor. Mungkin kita nak berikan temanya berkaitan dengan hukum hakam jual beli. Banyak juga pertanyaan tu kan, bekas makanan ada dekat situ, pakaian ada dekat situ, kenderaan pun ada dekat situ. Doktor, bagaimana? Silakan mulakan sesi bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah izinkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu, walaupun kita duduk dekat dalam kenderaan ataupun tengah duduk dekat rumah, tengah masak, tengah buat kerja, di mana pun, maknanya kita masih lagi duduk dalam majlis ilmu. Itu satu kesyukuran. Sebab bila kita dengar majlis ilmu, kita dapat ilmu pengetahuan, kita tambahkan keimanan, kita tambahkan ketakwaan, maka dia akan menjemput redha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Subhanallah, hari ini di konti selalu belakang tema kitab. Kan? Buku. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kepada sahabat kita saudara Kelvin yang bertanya tentang isu-isu semasa yang melibatkan urusan orang Islam untuk dijadikan pengetahuan kepada mereka-mereka yang nak mengenali tentang Islam. Betul. Dan tidak dilupakan juga kepada semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM. Semoga Allah merahmati dan meridai kita semua. Bila kita sebut mengenai tentang isu, iaitu kalau kita tanya tadi ataupun Kelvin tanya tadi mengenai jual beli, itu salah satunya. Kemudian yang keduanya mengenai isu sekiranya yang dia nak jual itu ada melibatkan najis yang berat, najis mughalazah. Maka isu ni kita akan kupaskan satu persatu. Yang pertama, kita nak kena faham dan kita nak kena tahu bahawa urusan jual beli bersama dengan orang yang masih lagi belum memeluk agama Allah, masih lagi belum mendapat hidayah Allah, ataupun bahasa kita non-Muslim, maka urusan itu dibenarkan. Maksudnya jual beli ni tidak salah, kerana Nabi SAW juga berurusan jual beli dengan mereka yang belum masuk Islam di Madinah. Nabi SAW memajakkan baju besi baginda Rasulullah SAW, dan banyak di dalam hadis baginda Rasulullah, dalam banyak kisah para sahabat bagaimana bermuamalat dengan mereka yang masih lagi belum memeluk agama Allah. Jadi alhamdulillah, kita di Malaysia ni, sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, kita di Malaysia kita dah melakukan, maknanya dengan keharmonian, dengan kebijaksanaan, kita berurusan dengan orang yang berlainan, bukan saja berlainan bangsa. Kerana di Malaysia ni bangsa pun pelbagai, etnik pun pelbagai. Jadi kita dah berurusan dan kita ada kawan-kawan, kita ada sahabat-sahabat, kita ada jiran tetangga. Mungkin kita ada adik-beradik yang mungkin kita dah masuk Islam, ada lagi adik-beradik yang masih lagi belum memeluk agama Allah. Jadi urusan yang kita lakukan itu tidak menjadi masalah dan dibenarkan dalam syarak. Tetapi cumanya kita kena tahu muamalat bagaimana yang dibenarkan dalam syarak. Sudah pasti kalau kita nak berurusan, kita kena berurusan perkara-perkara yang dihalalkan. Tak boleh berurusan menjual arak, contoh. Ini contoh, kita bagi contoh supaya kita faham. Benda-benda yang melibatkan hukum syarak, maka dia mestilah urusan itu dibenarkan. Ulama membahaskan, salah satunya contoh, kita ada tanah. Kemudian ada orang nak beli tanah tu, sama ada orang Islam ataupun yang bukan Islam. Dia nak beli tanah kita, dia kata dekat kita dia nak buat satu pembangunan. Kita pun, alhamdulillah, pembangunan ni yang kita nak. Kan? Kemudian kita tanya pembangunan apa? Dia nak buat satu pusat judi yang terkemuka di dunia. Contohlah, ni contoh. Nak buat satu pusat judi. Jadi adakah urusan itu dibenarkan? Dia kata, contoh kita akan kata, saya tak terlibat, saya jual tanahnya. Tetapi disebabkan kita mengetahui tentang apa yang akan dibangunkan, maka Allah sebut di dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong melalui bentuk kemungkaran. Kita tak dibenarkan.
Tetapi kita dibenarkan untuk bantu, untuk tolong dalam ketakwaan. Kalau kemungkaran kita tak boleh bantu. Jadi asas dia, saya nak terangkan tentang asas. Maka kalau sekiranya sama ada Muslim ataupun non-Muslim nak jual beli melalui hukum yang haram, perkara benda yang haram, maka tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Okey. Cuma kalau urusan itu urusan nak jual handphone, macam Galvin tanya, saya ada kereta nak jual, jual kat saya, tak apa. Kan kalau kereta mana 6 series ke, mana tahu Kelvin, Kan jual orang kereta api ni jual murah-murah kan. Boleh beli kan, cik? jual murah. Kan? Jadi kalau dia nak jual, maknanya jual kereta, benda yang mubah, benda yang diharuskan, maka tidak jadi masalah. Okey, itu asasnya. Asasnya untuk jual beli kita dah faham, boleh kita berinteraksi, boleh kita bermuamalat, selagi mana barang yang kita nak beli tu bukanlah barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Okey, kita nak pergi yang kedua pula. Habis bab jual beli ni habis. Cumanya yang Kelvin tanya tadi, dia kata dia ada satu kereta, sebuah kereta, dia nak jual, mungkin yang nak beli tu adalah orang Islam, dan dia pun mengetahui, Kelvin ni subhanallah, saya rasa ramai seperti Kelvin yang mengetahui juga tentang urusan orang Islam. Maknanya hukum hakam orang Islam ni hebatnya Malaysia. Sebab tu Malaysia ni salah satu daripada negara yang mana kalau kita tengok kehadapan daripada soal toleransi, kepelbagaian budaya, bangsa, agama. Jadi ini perlu dikekalkan keharmonian ini. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Kelvin dia tanya kepada kita ni, boleh ataupun tidak, dia nak jual kereta satu. Yang kedua, bila dia nak jual tu, dia tahu bahawa orang Islam ada di sana jenis-jenis najis. Kan? Ada, kalau kita secara ringkasnya, jenis najis ni ada 3. Yang pertama, najis yang ringan. Disebut najis mukhaffafah. Kan, najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua disebut sebagai najis mutawasitah, najis pertengahan. Kemudian yang ketiga disebut sebagai najis mughalazah, najis yang berat. Ketiga-tiga ni ada cara bagaimana kita nak membersihkan, kita nak menyucikan. Ni kita kena tahu. Awal-awal sahaja kita dah kena tahu dalam orang Islam ni, sebagai kita penganut agama Islam, sebagai kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, baik, kita ada 3 jenis najis. Sebab kita nak tahu najis yang Kelvin sebutkan tadi itu dalam kategori mana dan cara bagaimana. Adakah kita boleh beli ataupun kita tak boleh beli? Kan tiba-tiba dia nak jual kereta Ferrari dia murah-murah, contohlah ni contoh. Murah-murah je dia nak jual kereta dia. Kita pun tak beli, rasa rugi sebab kereta dia pakai elok. Sebab Kelvin ni bila saya tengok dalam pemerhatian saya, dia ni jenis orang cermat. Ya, betul. Jadi orang cermat, jaga barang, jaga barang. Jadi kalau kita tengok kereta dia, mesti kereta dia tip-top lah. Kita mungkin kita nak beli. Baik, sebelum daripada kita nak membincangkan tentang apa yang ditanya oleh Kelvin, sebagai seorang Islam kita kena tahu bahawa najis ini ada 3 dan cara menyucikannya. Kalau kita sebut tentang najis mukhaffafah, najis mukhaffafah ini disebutkan iaitu najis yang ringan, yang mana air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah, syarat dia yang pertama, dia mesti bayi lelaki. Bayi perempuan tak masuk. Kan, bayi perempuan tak masuk. Dia mesti bayi lelaki yang kurang daripada umur 2 tahun ke bawah. Itu yang kedua syarat dia. Pertama lelaki, bayi lelaki. Yang kedua syarat dia 2 tahun umurnya ke bawah. Syarat yang ketiga, dia hanya minum susu ibu saja. Kalau dia dah makan nasi kandar, kalau dia dah makan mutabah, kalau dia dah makan apam balik, kan, minum fresh orange, betul lah, yang tu tak termasuk. Tapi kalau dia makan sikit-sikit, maksudnya kata ulama, kalau makan sikit-sikit biskut, tetapi tetap menjadi makanan utama dia adalah susu ibu, maka dia termasuk. Kan? Kalau keluar-keluar tu dah makan dengan benda
benda-benda yang berat, maka tak termasuklah. Okey, jelas. Dia mesti susu ibu. Susu ibu sahaja. Ya. Susu formula tak termasuk. Dia mesti susu ibu. Kan, ada yang bagi susu kambing, ada bagi susu lembu, ada bagi yang tu tak termasuk. Dia mesti susu ibu. Maka cara untuk menyucikannya adalah yang pertama kita kena kenal pasti di mana tempatnya. Kemudian kita lap najis tu, contohnya di baju kita. Ini berlaku pada Nabi SAW. Ada seorang bayi yang kencing di atas Nabi SAW. Nabi tak marah pun. Kalau kita, ya Allah, apa punya budak ni, kau tak tahu ke ni baju baru beli, kan? Tapi Nabi tak marah. Nabi ambil kain, Nabi lap, kemudian renjiskan air mutlak. Maksudnya ambil air, renjiskan saja, cukup. Jadi Ustaz tak perlu basuh ke dalam washing machine ke, tak perlu kena letak sabun ke, tak perlu. Sebab dia adalah najis yang ringan. Nama pun ringan. Lap, kan, ada najis, lap, kemudian renjis. Itu najis yang ringan. Yang kedua, najis yang disebut mutawasitah. Mutawasitah ni selain daripada najis ringan tadilah. Maksudnya bayi, perempuan, orang lelaki dewasa, perempuan dewasa, orang veteran, najis yang ringan, haiwan dan sebagainya. Maka apa yang kita kena buat? Yang pertama, kenal pasti mana najis tu. Yang kedua, hilangkan najis tu. Kalau contoh hilangkan najis ni, kalau dia najis yang berbentuk, yang ada yang boleh nampak, saya tak nak sebut lah, tapi yang boleh nampak, hilangkan dulu najis tu. Macam contohnya tai kucing, hilangkan dulu najis tu, ambil tai kucing tu, pergi buang dulu. Kemudian barulah kita basuh tempat yang terkena dengan najis itu dengan air mutlak. Dia mesti hilang bau, rasa dan warna. Bau kita tahu, bau kita bau. Oh, ada lagi bau. Tai kucing contoh. Kita bersihkan. Tengok warna, kalau kuning-kuning ada lagi, kita sucikan. Rasa macam mana nak buat? Ramai orang kata, Ustaz, tak sanggup saya nak pergi merasa. Dia ingat rasa pakai lidah. Tak, jangan buat pasal. Rasa ni bukan pakai lidah. Rasa ni adalah melalui penglihatan kita daripada hati kita. Tengok, rasa kita belum cukup lagi. Itu makna rasa, kata para alim ulama. Okay, itu najis mutawasitah. Yang ketiga, najis mughalazah. Saya sebut ni sebab apa? Sebab Kelvin tadi tanya, dalam kereta dia selalu adalah pet, dia kata kan, iaitu anjing, haiwan. Jadi kalau kucing tak apa, kalau beruang pun tak apa lagi kan, mana tahu dia bela beruang ataupun harimau, contoh kan. Tapi kalau yang panda ke, jadi kalau contoh kalau contohnya, kalau disebut sebagai najis yang kategorinya berat, iaitu najis mughalazah. Iaitu najis mughalazah ni adalah najis anjing dan babi lah, ataupun keturunan mereka dua. Keturunan ni contohnya anjing kahwin dengan kucing, keluarlah cat dog. Contohlah, kan? Itu dikategorikan sebagai najis berat juga. Sebab pencampuran. Jadi katakanlah, kata para ahli ulama, najis mughalazah ni kita nak bersihkan macam mana? Yang pertama, kita kena kenal pasti najis itu dulu. Sama juga buang najis tersebut, Kemudian yang ketiga, kita basuh tempat itu dengan 7 kali basuhan. Kalau siapa tengok di FB ni, dia untung sebab dia nampak pergerakan tangan Ustaz. 7 kali basuhan. Salah satu daripada basuhan tu mesti dengan air tanah. Dan ulama sebut salah satu tu mestilah dengan air tanah. Maka paling bagus adalah mulakan dengan air tanah tadi. Air tanah tu ambil tanah, campur dengan air, basuh. Maknanya mulakan dengan nombor 1 lah. Nombor 1 basuhan pertama tu kita ambil air tanah, kita campur dengan air mutlak, kita basuh tempat yang terkena najis, sama ada anjing ataupun babi itulah. Okay. Itu disebutkan. Kemudian 6 lagi tu berbaki basuh dengan air mutlak. Sebab ni perbahasan ulama. Kadang-kadang ada ulama kata nak menggunakan air tanah ni nombor 1 ke nombor 7. Kata kalau nombor 7, kalau kita basuh yang terakhir mesti yang ada yang ke-8, sebab bila air tanah ni dia meninggalkan tanah-tanah. Jadi kita kena bersihkan pula. Jadi kata ulama, basuh pada nombor 1. Awal-awal tu kita dah basuh dahulu. Kemudian barulah diikuti dengan air mutlak.
Kalau guna iPad, macam mana kita nak kira 6 kali? Jadi kita agak-agak kita basuh, okey ni sekali, yang ni 2 kali, ni 3 kali. Dia agak-agak je. Tak perlulah kita pergi ambil kan satu baldi, okey ni sekali. Satu je tak perlu. Dia agak-agak saja daripada kadar keperluan. Tak perlulah sampai satu baldi, satu kolah, satu tong ni tak perlu. Itu dah membazir. Jadi nak menyucikan cukup mudah. Cukup mudah. Sekarang ni pula ialah kadang-kadang ada sabun disebut sabun taharah, sabun yang dah digunakan seperti mana sabun tanah ni lah. Lagi mudah. Boleh digunakan. Okay. Jadi itu kita dah faham bahawa Islam ada cara jalan penyelesaiannya bagi mereka yang menghadapi situasi sekiranya, contohnya sekiranya dia berhadap dengan najis yang ringan, najis yang sederhana dan najis yang berat. Baik. Kita nak pergi pula kan bagaimana apa yang disebutkan oleh Kelvin mengenai kalau sekiranya dia nak jual kereta, ni baru nak masuk dia punya intipati. Dia nak jual kereta, dalam kereta tu ada anjing. Macam mana kita nak basuh kereta tu? Kan? Takkanlah kita nak pergi ambil basuh ni, ambil air semua kita nak pergi. Jadi adakah itu cara dia ataupun ada cara-cara yang lain? Maka sebelum saya nak menjawab, kita kena faham bahawa di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih orang-orang yang banyak bertaubat dan Allah sangat-sangat sayang kepada orang-orang yang sentiasa menyucikan diri dia. Menyucikan diri, kata ulama, adalah menyucikan diri daripada sifat-sifat kekufuran, maksud sifat nifaq, sifat khurafat dalam diri, dan juga menyucikan daripada zahirnya. Sebab tu orang Islam ni kena pakai pakaian yang bersih, kan? Kita tak boleh pakai pakaian kotor, bau yang busuk, tidak. Tak dibenarkan. Maka kena tengok kalau Nabi SAW, orang tengok Nabi ni umpama bulan purnama, cantik, segak, handsome Nabi ni, kemas. Sebab ada sahabat yang masuk, Nabi tengok kusut masai, Nabi suruh sikat rambut dia, sebab Nabi juga sikat rambut. Nabi perelokkan rambut baginda Rasulullah. Kita kadang-kadang orang lelaki minta maaf lah orang lelaki. Kadang-kadang bila dah sampai waktu umur, dia kata, "Alah Ustaz, botak pun botak." Bukan salah orang botak. Tidak, jangan salah faham. Tetapi bagaimana baginda Rasulullah jaga rambut, treatment rambut baginda Rasulullah. Nabi letakkan minyak zaitun, Nabi balut. Nampak bagaimana Nabi jaga. Kita hari ni, biarlah dah kahwin, nak buncit-buncit lah dia kata. Kan? Sebab apa? Sebab dia kata dah kahwin dah Ustaz. Jadi kita kena tahu bahawa dalam satu hadis kata Nabi, innakum qadimuna ala ikhwanikum, kamu akan berjumpa dengan sahabat fa aslihu libasakum, maka perelokkanlah pakaian kamu. Pakaian kalau jumpa kan, tengok macam saudara Syafiq, dia ni pun segak juga orang dia. Saya kalau tengok dulu tak jumpa tak apa, bila saya jumpa kemas dia punya pakaian teratur kan, dia punya kalau baju tu tie in. Allah. Maknanya alhamdulillah kita tengok tu orang dia kemas. Maknanya kita selesa, kita bercakap pun selesa, bahasa pun teratur, kan. Jadi inilah yang ciri-ciri yang Islam ajarkan, bahawa kita kena tahu kebersihan ini menjadi salah satu daripada kepentingan di dalam agama Islam, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Muslim, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan ciri-ciri keimanan. Ya. Kalau orang tu suci, orang tu bersih, dia mempunyai ciri-ciri keimanan. Baik. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, saya nak masuk ke tajuk Kelvin ini. Jadi, kalau sekiranya situasi, ada dua situasi. Sekiranya Kelvin dia jual kereta tanpa dia memberitahu. Yang kata keadaannya, contohlah keadaannya, dia kata dia nak jual kereta, sedangkan dia pernah pelihara ataupun dia pernah letakkan anjing dalam kereta. Ini contohnya. Satu, dia tak bagi tahu langsung. Kita beli, kita pun tak tahu. Yang kedua, situasi kita tahu. Situasi pula, Kelvin sebut tadi, saya nak jual, tapi saya pernah pelihara
macam mana? Maka siapa yang nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, sebab jawapan lepas ni akan menyebabkan kita lega, rasa ringan kepala, rasa mudah Islam. Rugi siapa tak dengar, insyaAllah. Kan? Pasti kena dengar dan stay saja dekat dalam media sosial yang tengah tonton sekarang ni, di YouTube juga di Facebook. Kekalkan di situ, insyaAllah kita akan bincang lagi selepas ini. Okey, kita nak berehat seketika. Dr. HD kekal dekat talian. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk bincangkan tentang isu ini dan juga tajuk ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio sentiasa anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah dunia ini fana, ku terleka selalu hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Masjid Muhammadiyah Ipoh. Masjid ini dinamakan Masjid Muhammadiyah bersempena dengan nama masjid lama, iaitu Madrasah Muhammadiyah. Bagaimanapun, ia lebih dikenali dengan nama Masjid Cina oleh penduduk tempatan. Masjid ini terletak di Taman Tasik Jaya, Ipoh. Ia telah siap dibina pada Ogos 2013 dan dibuka kepada orang ramai 4 hari sebelum Hari Raya Aidilfitri pada tahun yang sama. Masjid ini mempunyai seni bina setanding dengan Masjid Cina yang terdapat di Negeri Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan. Pintu masuk utama dihiasi tulisan Cina di bahagian kanan dan kiri, manakala perkataan Masjid Muhammadiyah dalam tulisan Rumi di bahagian atas. Masjid ini merupakan masjid yang pertama di Malaysia yang menggunakan sepenuhnya seni bina Cina. Masjid Cina yang pertama telah dibina di Negeri Kelantan. Bagaimanapun, seni bina masjid di Kelantan telah mengambil inspirasi gabungan seni bina Cina dan Siam. Masjid Muhammadiyah ini juga merupakan satu-satunya masjid di luar negara Cina yang menggunakan pakai identiti seni bina bangunan tradisi Cina, iaitu bumbung panjang dan bumbung lima. Warna merah turut dijadikan warna utama pada kebanyakan struktur tiang, menara dan pintu gerbang. Selain itu, pohon buluh yang menggambarkan tradisi Cina turut banyak ditanam di kawasan taman-taman kecil di persekitaran masjid. Bahagian bumbung pula dihiasi dengan motif bunga raya menggantikan motif teratai yang biasanya digunakan dalam seni bina Cina. Masjid ini diurus takbir oleh Jawatan Kuasa Masjid Muhammadiyah yang lama dan Persatuan Cina Muslim Cawangan Ipoh. Keseluruhan masjid ini boleh memuatkan 1,000 jemaah pada satu-satu masa. Ruang solat utama boleh memuatkan 800 orang, manakala ruang solat wanita yang terletak di tingkat atas pula boleh memuatkan 200 orang. Masjid ini telah mendapat perhatian pelancong daripada negara China selepas masjid ini diperkenalkan di saluran televisyen. Menurut Jawatan Kuasa Masjid, mereka juga telah menerima banyak permintaan untuk melawat masjid ini daripada pelawat bukan Muslim. Yang terkini tentang Radio IKIM, atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM, atau anda nak tahu apa yang best, jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh. Untuk pertemuan di Aspirasi 10.1, kita berada di rancangan Calvin Bertanya. Dan kita dah pun dengarkan soalan yang dibawakan oleh saudara Calvin Q sebentar tadi berkaitan dengan jual beli antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dan kita nak bincangkan lagi berkaitan dengan isu taharah juga, iaitu isu suci dan bersih dalam agama Islam. Jadi jom kita nak bersama lagi dengan tetamu kita yang akan terus memberikan jawapan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang masih lagi berada di talian kita. Doktor, jom kita nak sambung lagi Doktor dengan perbincangan kita ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syafiq, sahabat-sahabat setia pendengar Radio IKIM. Semoga Allah merahmati dan meridai. Tadi kalau kita dah bincang, saya recap sikit.
mengetahui tentang najis. Jenis-jenis najis ni ada 3. Najis ringan, najis sederhana dan najis berat. Najis ringan kita dah tahu cara untuk nak menyucikannya. Najis sederhana kita pun dah tahu, najis berat. Maknanya bila kita dah tahu pembahagian najis ni, senang untuk kita masuk yang ketiga, mengenai tentang soalan Kelvin ni tadi. Kalau tidak nanti kita akan tertanya, Ustaz, macam tu saya dah beli macam mana pula? Kan? Saya dah beli dah yang Acong punya, Ahmeng punya, Mutu Sami punya kereta ni macam mana ni? Saya ni sekarang ni takkan saya nak pergi pakai dah. Jadi jawapannya, yang ni yang saya sebutkan, dia ada dalam 2 keadaan. Satu keadaan yang kita tahu, satu keadaan yang kita tak tahu. Jadi kita pergi keadaan yang tak tahu dahulu. Tak tahu dulu. Baik. Kalau kita tengok seperti mana yang disebutkan di dalam kitab dan di dalam kaedah-kaedah fiqhiyah, kaedah fiqh, dia kata kita kena faham bahawa sesuatu perkara tu seperti mana yang disebutkan dalam Subulus Salam, al-asla fil al-asya taharah. Asal kepada sesuatu itu, maka hukum asalnya barang itu adalah suci. Contoh. Ada dulu kami pernah buat perbincangan, ada perbincangan di sebuah universiti. Waktu tu saya jadi salah seorang daripada ahli senat di universiti. Kemudian ketika itu lepas habis mesyuarat, ada sikit perbincangan rektor waktu tu dia tanya, apa hukum kalau kita masuk ke bilik hotel, kemudian hotel tu ialah kita pun tak tahu gelasnya, pinggan, mangkuknya, mungkin ada yang minum arak dan sebagainya. Jadi perlu tak kita basuh, sertu ataupun samak dan macam mana? Contohlah macam tu dia cakap. Ataupun kita pergi rumah contoh yang sekarang ni, rumah-rumah sewa, ataupun kita pergi rumah homestay yang kita nak duduk seketika, mungkin rumah tu dimiliki oleh non-Muslim dan mungkin sebelum ni dia pelihara anjing ataupun apa sahaja. Jadi macam mana? Pada ketika itu ada seorang profesor, dia dalam bidang Islam, dia kata, kita kena basuh, kita kena sertu, kita kena macam ni. Lepas tu rektor tu dia tengok saya, dia tanya pandangan saya kata sebenarnya tak perlu. Berdasarkan apa yang dibuat oleh Umar Al-Khattab dengan Abdul Rahman ketika mana mereka bermusafir pergi satu tempat dan ada di sana ada satu kawasan tadahan air. Ketika itu mereka nak minum dekat tadahan air itu, dan Abdul Rahman pada ketika itu bertanyakan kepada orang yang menjaga tempat tu, ada tak binatang buas yang minum di sini? Kerana binatang buas kita tahu airnya najis. Jadi ada ataupun tidak binatang buas yang minum di kawasan ini? Apa kata Umar? Jangan kamu bagi tahu dia, maka minum saja. Sebab tak perlu kita nak pergi selidik. Contohnya kalau suami bawa balik gaji, dia panggil kan, isteri tanya, bang, abang dah dapat gaji ke? Kan, tengok muka suami gembira je, baru dapat bonus, baru dapat gaji. Dah, Alhamdulillah bang. Yang gaji tu datang daripada mana? Memanglah dia tahu kerja. Cuba abang tengok 100 tu mana punca asal dia, daripada mana? Ni mungkin kedai yang ada berkaitan dia gila. Sebab duit tu kan pergi merata. Takkan kita dapat duit, contohnya duit saudara Syafiq ada 100 banyak dalam poket. Saya tengok contohnya kan. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya kena samak tak benda ni, sebab benda ni pergi merata, kita tak tahu. Jadi jangan samak, bagi kat saya je. Dia mudah. Sifir dia bagi kat saya, insya-Allah selamat. Dia doktor, yang paling terfikir sekali duit ni, bila kita pergi pasar kan kita pergi pasar, kita tak tahu duit tu tiba-tiba terpandang dekat tempat-tempat yang mungkin non-Muslim punya kan. Dia dah pegang, lepas tu kat kita pula dah sampai kat kita duit tu. Ada siapa dah pegang. Itu terfikir tu. Nampak? Ini soalan dia sama. Dia cakap, kalau dia sama je situasi dia. Kalau kita tak tahu, maknanya non-Muslim pegang, mungkin dia jual sayur. Mungkin dia jual bawang. Dia bukan membawang, dia jual bawang. Beza tu. Jadi mungkin dia buka kedai makanan yang mungkin tidak ada benda-benda yang melibatkan benda yang haram. Okey. Ataupun kalau melibatkan benda haram macam mana? Okey, sekiranya kita tak tahu, kembali kepada kaedah asal, sesungguhnya kata ulama annal asla fil asya
al-tahara. Asal kepada sesuatu hukum itu adalah bersih, suci. Dan kaedah yang kedua, al-asul baqa' ma kana ala ma kan. Hukum asal sesuatu barang itu kekal seperti mana sebelumnya. Kalau sebelumnya suci, suci lah. Maka saya sebutkan dalam situ, bila ditanya saya kata, kalau kita masuk bilik hotel, kita nampak bersih, kemudian ada gelas, ada pinggan, kita nak guna, kita basuh je lah. Kita basuh saja. Kalau sekiranya kita takut habuk, itu saja sudah memadai. Melainkan kalau kita masuk bilik, tu dia, orang Kedah sebut, tu dia kata, atas pinggan tu ada kepala khinzir. Dia letak elok je kan, dengan dijamukan, contohlah. Itu baru kita mengukur, oh yang ni ada najis yang berat, maka kita akan nak membersihkannya mengikut kaedah kita lah tadi. Najis yang berat tadi yang saya sebutkan tadi awal-awal, maka kita nampak tak? Maknanya kata ulama, sekiranya kita tak tahu, maka jangan kita hukum. Tetapi kalau katakanlah kita rasa syak, kan kita rasa syak ni berat lagi hampir kepada keyakinan. Saya tahu ni mesti duit ini tadi dia pegang tadi khinzir contohlah. Kemudian dia pegang duit tu, saya nampak, saya rasa, maka pada waktu itu kita menghukumi apa yang kita rasa lebih kepada nak tahu, lebih kepada keyakinan, dan kita rasa nampak macam tu, maka kita sertu ataupun kita samak sajalah. Selesailah masalah kita, betul tak? Tetapi kalau sekiranya kita tak nampak tapi kita nak menghukumi, maka kita akan jadi sulit, susah dan payah. Kalau kita beli kereta, contoh kita beli kereta kepada seorang yang belum masuk agama Allah, kita tak perlu selidik, awak ada tak bela anjing dalam kereta ni? Ada tak awak makan sesuatu benda yang contohlah ada makanan-makanan yang melibatkan khinzir dalam kereta ni? Waktu bila awak cuba fikir waktu bila awak makan, contoh nak tanya sampai detail tu, berapa pieces yang awak makan, ada tak tumpah, kata. Jadi kita tak perlu selidik sampai tahap macam tu, sebab ini seperti mana yang disebutkan kisah Umar tadi. Maka tak perlu sampai kita nak selidik sehingga kita menyusah dan menyukarkan kita. Itu sekiranya kita tak tahu. Ustaz, kita nak kena jaga iman kita. Betul, tetapi Islam ada kaedah dia. Jangan kita guna nak jaga iman, kaedah kita ni nak jaga ni sehingga menyukar dan menyusahkan kita. Jadi Islam dah ajar panduan, ulama dah letak satu garisan panduan, maka kan mudah kita nak beli, selagi mana dia tak bagi tahu, kita pun anggap ia sebagai taharah, sebagai suci, sebab kereta tu suci. Okey, itu kita dah faham kalau kita tak tahu. Masalah sekarang, Kelvin ni pergi bagi tahu. Punya bagus Kelvin ni sebab dia tahu tentang agama Islam, dia pergi ceritakan. Dia kata, awak nak beli kereta saya ni bagus, saya pun mengalu-alukan, tapi kereta ni saya pernah letak anjing, contohnya binatang yang saya pelihara. Jadi macam mana? Maka di situ kita tahu bahawa telah diceritakan sendiri oleh pemilik dia, maka kita tak boleh kata, tak boleh kot, tak mustahil kot. Maka kita yakinlah waktu tu sebab pemilik dia cerita sendiri. Jadi macam mana hukumnya? Maka kata ulama, hukumnya kita kena sertulah ataupun kita kena samak. Kan? Dia samak sertu ni sama je, kadang-kadang istilah je, kan? Kalau kita nak menyucikan kulit tu disebut ad-dabar, kan? Kalau kita nak sertu ataupun samak ni daripada segi edisi kamus kita je lah. Ada kata samak ni pada pinggan mangkuk, sertu ni pada anggota badan dan sebagainya, ini tidak menjadi masalah. Yang penting kalau ia melibatkan najis yang berat, maka sama ada samak ataupun sertu kita kena buat. Okey. Contoh kalau kita tahu tempat kedai tu, ni kalau kereta, kedai tu kita nak pergi kat kedai dan kita tahu kedai tu menjual barang non muslim, barang yang najis berat, contohlah kita nak pergi beli kedai tu atau kita nak sewa, maka apa kita buat? Dia nak jual dengan pinggan mangkuk, maka kita boleh beli, tidak jadi masalah. Cuma apa yang kita buat, kita sertu je lah, kita samak semua pinggan mangkuk dia. Ini berdasarkan seperti mana di dalam yang disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, kan? Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, seperti mana dia ditanyakan oleh Abu Tha'labah,
Sa'labah Al-Husani, dia menyebutkan tentang bagaimana menggunakan bekas masakan jirannya yang merupakan ahli kitab. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya ni Sa'labah disebut, sesungguhnya kami berjiran dengan ahli kitab. Mereka biasa memasak daging khinzir di dalam periuk-periuk mereka dan biasa meminum khamar, ini arak, di dalam bekas-bekas mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab, jika kalian dapat menggunakan perkakas-perkakas yang lain, maka makan dan minumlah di dalamnya. Maka guna pinggan mangkuk lain selain daripada perkakas itu. Jika kalian tidak dapat selain daripada tu, sucikanlah ia dengan air, kemudian makan dan minumlah. Maknanya kalau kita nak beli, maka kita sertu dan kita samak je lah. Maka selepas daripada tu kita boleh guna. Sama juga dengan kenderaan. Kalau dalam kenderaan tu kita buat, sekarang ni dah ada teknologi kan, vacuum yang boleh air dan sebagainya, kita boleh sucikan dia, kita boleh bersihkan dia. Dan ada sekarang ni cara untuk nak membersihkan melalui sertu dan samak ni dalam kereta juga boleh. Maka yang melibatkan kawasan tu saja, contohnya tempat duduk. Tapi kalau dekat enjin nak perlu sertu tak? Tak perlulah enjin, bukan anjing tu duduk dalam enjin tu. Yang tempat kena je, yang tempat kena syak saja. Tempat yang kena je lah, yang kita tahu tempat yang kebiasaannya dia duduk. Kan takkanlah atas bumbung pun kita nak ni kat tayar, kat bawah tayar kereta lah tu. Lagilah tak tahu ke mana pergi kan. Jadi benda yang kita tak tahu, kita tak perlu hukumi. Benda yang kita rasa lebih kepada yakin ataupun kita yakin, barulah kita buat. Maka kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan hari ini, tak salah untuk kita membeli, cuma kita tahu kaedah. Kaedahnya, sekiranya kita mengetahui ada unsur-unsur najis berat, maka kita tahu cara untuk menyucikan. Kalau sekiranya tidak tahu, maka kita anggap ia sebagai suci. Jawapan daripada soalan Kelvin, boleh ataupun tidak, maka jawapannya boleh. Untuk sesiapa nak beli, maka orang yang beli, sekiranya Kelvin dah bagi tahu sedemikian, maka kita ada kaedah untuk menyucikannya. Jadi tidak jadi masalah. Indahnya Islam itu, terbaiknya Islam itu, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Bukan penyesalan kan ya, jalan yang untuk nak menyelesaikannya, jalan keluarnya. Maka mudahnya dengan kita mengetahui tentang ilmu-ilmu itu tadi. Masya Allah, Doktor. Saya kira ini sangat memberi kesan kepada kita kan, bagaimana kita ada urusan bermuamalah lah kan, antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Memang tiada masalah asalkan ikut syariat yang telah pun ditetapkan, dan semuanya akan baik-baik saja dan harmoni sentiasa, insya-Allah. Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga bincang-bincang kita ni. Dia santai-santai, rehat-rehat, tapi sampai juga tu. Yang suka tu, masya-Allah. Terima kasih, Doktor. Moga kita dapat jumpa lagi untuk perkongsian akan datang dengan soalan-soalan lain pula yang akan bakal kita bincangkan. Doktor, semoga baik-baik di sana, jaga diri baik-baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita juga yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Kelvin Bertanya yang kita bawakan juga dalam platform media sosial di Facebook juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton semula di situ dan boleh dapatkan perkongsian rancangan Kelvin Bertanya. Okey, dan kekal bersama IKIM, banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Alamat zuriat akhlak kan? Saya cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi
kenapa sampai 70 cikgu? Bagus soalan tu Mama Azman Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana.